Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ismail bin Ahmad. Matrik number 266010. Kumpulan kami akan membincangkan bab 3 iaitu kemiskinan dan isu agihan. Tajuk saya ialah kemiskinan dan ketaksamaan. Dasar ekonomi baru telah diperkenalkan setelah Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Tujuan utamanya ialah untuk mengubah struktur ekonomi dan meningkatkan taraf hidup rakyat serta menghapuskan kemiskinan di dalam negara kita. Fenomena kemiskinan masih lagi wujud walaupun negara sedang membangun mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. Tetapi faedah daripadanya masih lagi berlaku ketirisan. Dalam kata lain, tak balance lah. Dan masih lagi tidak berupaya untuk menghapuskan tujuan asal iaitu kemiskinan mutlak. Bermaksud ada rakyat yang dapat manfaatnya dan ada yang tidak dapat lah. Ketidaksamaan adalah di mana sebahagian daripada penduduk bandar mempunyai lebih banyak akses kepada sumber keuangan, barangan dan bahan untuk memperoleh barangan atau perkhidmatan untuk memenuhi keperluan mereka dibandingkan dengan penduduk di kawasan pendalaman. Jadi untuk menyelesaikan masalah tentang agihan ketaksamaan ini, dasar ekonomi baru adalah satu instrumen penting bagi memfokuskan kepada pembasmian kemiskinan dan agihan pendapatan serta dibagikan sama rata kepada rakyat. Penumbuhan institusi seperti UDA, MARA dan lain-lain agensi dapat menyumbang kepada pembangunan ekonomi dengan membuka peluang pekerjaan, latihan keusahawanan dan juga bantuan modal perniagaan. Tidak ketinggalan juga agensi seperti Felcra dan Felda juga dapat membantu membasmi kemiskinan dengan peluang pembukaan tanah bagi penanaman getah dan kelapa sawit bagi meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk luar bandar. Jadi dengan ini agihan pendapatan dan pembasmian kemiskinan nampaknya dapat dibahagikan sama rata dan dapat dinikmati oleh segenap rakyat di negara ini. Okay, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk sambung slide. Ya, Assalamualaikum. Saya Wan Nur Amalina binti Azhar, nombor matrik 266807. Kemiskinan. Kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan atas kehendak dan kerelaan setiap isi rumah yang miskin. Faktor yang menyebabkan kemiskinan adalah kekurangan pendapatan untuk membeli keperluan asas, tidak memiliki harta benda dan tiada pekerjaan yang dapat menjamin kelapangan hidup. Kemiskinan mutlak. Kemiskinan mutlak adalah bantuan garis kemiskinan asas apabila pendapatan isi rumah berada di bawah garis kemiskinan, maka keluarga tersebut dianggap sebagai miskin. Kemiskinan mutlak diukur dengan menggunakan perbandingan antara pendapatan sekumpulan isi rumah dengan tahap yang dipanggil pendapatan garis kemiskinan iaitu PGK. PGK merupakan satu jumlah pendapatan minimum untuk membolehkan sesebuah isi rumah secara purata menampung keperluan makanan, pakaian dan pembelanjaan asas, iaitu contohnya sewa, kesihatan dan pengangkutan dan perhubungan. Seterusnya adalah kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif merujuk kepada agihan pendapatan. Agihan pendapatan dapat menunjukkan tingkat kebajikan seseorang individu itu dengan membuat perbandingan antara tingkat kebajikan individu tersebut dengan tingkat kebajikan orang lain. Kemiskinan relatif ini akan sentiasa wujud dan tidak mungkin dapat dihapuskan selagi mana wujud ketidakseimbangan dalam agihan pendapatan. Seterusnya adalah ukuran kemiskinan mutlak dan kemiskinan relatif. Kemiskinan mutlak adalah keadaan di mana pendapatan isi rumah tidak mencukupi untuk menampung keperluan hidup asas iaitu makanan, perlindungan dan pakaian. Keadaan ini tidak berubah mengikut pertumbuhan ekonomi. Seterusnya adalah miskin relatif. Ini berlaku jika pendapatannya kurang daripada 60% pendapatan penengah isi rumah. Ini bermakna kemiskinan relatif mengambil kira peningkatan taraf hidup yang meningkat mengikut pertumbuhan ekonomi. Mengikut definisi kemiskinan mutlak berdasarkan PGK,
Insiden kemiskinan di Malaysia pada 2016 adalah cuma 0.4% setahun, manakala lebih turun 0.6% pula tahun 2014. Ini bermakna cuma 0.4% isi rumah di Malaysia masih dibelenggu dengan kemiskinan dari segi penyediaan keperluan asas, makanan, perlindungan dan pakaian. Kesan peningkatan taraf hidup di samping peningkatan harga barangan dan perkhidmatan, peningkatan pendapatan isi rumah akan meningkatkan permintaan untuk barangan dan perkhidmatan secara umum. Akhir sekali kesimpulan. Usaha perlu dilakukan untuk mengambil kira pelbagai faktor dan proses serta halangan bagi meningkatkan keupayaan kehidupan golongan miskin ke arah yang lebih baik sama ada dari golongan miskin ke arah yang lebih baik sama ada dari segi ekonomi, ekologi dan sosial. Terima kasih. Saya akan silakan ke kawan saya. Terima kasih. Nama saya Ahmad Johari bin Ahmad Fauzi. Nombor matrik 265839. Saya akan menerangkan tentang pertumbuhan penduduk untuk negara China dan juga India. Untuk pertumbuhan penduduk adalah perubahan dalam bilangan penduduk sepanjang masa yang boleh dikira sebagai perubahan bilangan individu dalam sebuah populasi melalui sukatan secara sepanjang satu tempoh walaupun boleh digunakan untuk mana-mana spesies. Namun istilah pertumbuhan penduduk sentiasa melibatkan kaum manusia. Kita lihat dulu pertumbuhan penduduk China. Pada tahun 2021, penduduk China adalah seramai 1.412 bilion yang merupakan populasi paling tinggi di dunia ini, diikuti oleh India di tempat kedua. UN, United Nations, beramalkan yang populasi China ni akan kurang daripada 1.426 bilion tahun ini ke 1.313 bilion pada 2050 dan di bawah 800 juta pada tahun 2100. Maksudnya mereka telah predict berdasarkan data yang lepas dan data kini, dan kadar kelahiran China berada di bawah kadar penggantian iaitu daripada 2.1 yang merupakan paras stabil kepada 1.7 kelahiran bagi setiap wanita. Pada 2022 masih lagi dalam kategori mempunyai lebihan penduduk, overpopulated. Kita lihat pula pertumbuhan penduduk India yang sebanyak 1.3 bilion pada tahun 2021 dan merupakan yang kedua tertinggi di dunia selepas China. Dan menurut World Population Prospect 2022, populasi India akan meningkat ke 1.4 bilion pada tahun 2023 dan akan menjadi negara tertinggi penduduknya. Kadar pertumbuhan 2.159 pada tahun 2022 dan masih lagi dikategorikan sebagai negara yang mempunyai lebihan penduduk. Kesan lebihan penduduk. Apabila penduduk terlalu ramai, kita akan lihat penggunaan sumber-sumber semula jadi akan semakin banyak dan semakin habis. Kemudian akan berlakunya kerosakan terhadap alam sekitar dan juga meningkatnya pertanian insentif, iaitu apabila populasi bertambah, penduduk akan perlukan lebih banyak produk makanan untuk konsumsi. Dan kita lihat kesan kekurangan penduduk pula. Satunya, kadar imigrasi dia tinggi, yang mana perlu bawa masuk pekerja daripada luar, pekerja negara lain untuk bangunkan ekonomi mereka. Dan apabila kekurangan penduduk, jadi ekonomi asing ini akan masuk. Seperti contohnya Kanada, 40% syarikat asing seperti Amerika. Kemudian apabila diorang menggunakan sumber Kanada, diorang akan bawa balik keuntungan tu ke negara sendiri. Kemudian wujudnya jurang serantau, di mana aktiviti akan tertumpu di kawasan yang menguntungkan, which is akan tertumpu kawasan bandar lah, di mana kawasan-kawasan lain akan dibiar kekurangan tenaga kerja. Kemudian sebagai rumusannya, overpopulated dan underpopulated ni, lebihan atau kekurangan
penduduk ni, dia akan memberikan kelebihan dan juga kekurangan terhadap negara. Untuk mengawal jumlah penduduk ni adalah sangat sukar. Pelaksanaan rancangan oleh negara-negara mengambil masa lama untuk melihat hasil dan boleh berubah-ubah dalam tempoh pelaksanaan rancangan tersebut. Sebagai fakta tambahan, Malaysia kini populasi Malaysia adalah 32.37 juta, di mana kadar pertumbuhan 1.941, di mana kadar stabil adalah tadi 2.1 dan dijangka meningkat ke 42.0 juta pada tahun 2068. Sekian, terima kasih. Saya serahkan pada kawan saya untuk teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azlinda binti Ishak, nombor matrik 266166. Okey, saya akan menjelaskan berkenaan dengan migrasi. Okey. Pengenalan kepada migrasi. Okey, migrasi merupakan sebuah penghijrahan atau perpindahan seseorang dari sesebuah negara ke negara yang lain yang disebabkan oleh banyak faktor, dan salah satunya ialah peluang pekerjaan lah, di samping meningkatkan ekonomi. Okey, sebenarnya migrasi ni ketika zaman Rasulullah dah ada lah, maksudnya dah wujud. So atas sebab-sebab yang tertentu rakyat ataupun penduduk di kawasan yang asal tu berhijrah untuk meningkatkan ekonomi keluarga masing-masing lah. Okey, migrasi dari sudut ekonomi pula bermaksud pergerakan orang dari sebuah negara ke negara lain untuk mendapatkan manfaat daripada peluang ekonomi lebih besar di negara penerima. Okey, sebenarnya migrasi ini memberi kesan positif dan negatif dalam sesebuah ekonomi. Antara kesan-kesannya adalah pengangguran boleh berkurangan kerana persaingan untuk dapatkan pekerjaan semakin berkurangan di negara yang ditinggalkan. Okey, di samping tu tekanan terhadap sumber semula jadi seperti makanan dan air juga dapat dikurangkan. Okey, migrasi mempunyai kesan baik dan buruk terhadap ekonomi negara. Okey, firstly kita tengok dulu kesan baik migrasi. Okey, menurut Han 2010, migrasi menyumbang kepada peningkatan dalam sektor penyelidikan, inovasi dan kemajuan dalam bidang teknologi. Manakala menurut Gagnon 2014, migrasi tertumpu kepada kumpulan umur lebih muda yang aktif dan menyumbang kepada pengurangan nisbah pergantungan. Okey, menyumbang kepada peningkatan ekonomi. Di samping itu juga kesan baik migrasi adalah migrasi pekerja mahir mampu tingkatkan ekonomi negara penerima. Okey, contoh yang kita dapat lihat adalah kepakaran dalam bidang teknikal untuk sektor pembuatan, ilmu dalam bidang pendidikan dan kepakaran dalam bidang perubatan. So, ilmu-ilmu yang dibawa oleh migran ni boleh diguna pakai oleh negara penerima. Okey, di samping itu juga terdapat juga kesan buruk migrasi. Okey, saya nak sambung sikit yang pasal kebaikan tadi tu. Di Malaysia, migrasi ni dipandang positif lah. Mengikut data di Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2019, sebanyak 30% tenaga kerja migran bekerja dalam sektor pertanian negara dan sebanyak 20% dalam sektor pembinaan serta pembuatan. So, hampir 50% pekerja berkemahiran rendah di Malaysia terdiri daripada pekerja migran. Okey, di samping kesan baik, terdapat juga kesan buruk migrasi. Okey, kesan buruk migrasi ni pula antaranya adalah mempengaruhi buruh tempatan yang berkemahiran rendah. Ini kita dapat lihat apabila migran yang masuk ke negara kita mempunyai kemahiran yang tinggi dalam sesuatu bidang, dan bila dia akan mengatasi buruh tempatan kita lah yang mempunyai kemahiran yang rendah. Okey, di samping itu juga terdapat persaingan gaji antara buruh tempatan dan buruh asing. Okey, sebenarnya buruh tempatan dan buruh asing. Buruh asing
mempunyai sikap yang tak kisahlah, maksudnya tak kisah menerima gaji walaupun berapa yang diberikan oleh majikan. Akan tetapi buruh tempatan mempunyai konflik juga di situ. Sebabnya buruh tempatan memang normally dia akan argue lah kalau gaji rendah. Okey, di samping itu, kesan buruk migrasi adalah peningkatan kawasan setinggan di kawasan bandar. Okey, bila seperti yang kita dapat lihat, apabila ramai migran yang masuk ke Malaysia, contohnya pekerja dari sektor pembinaan. Okey, pekerja dari sektor pembinaan. Bila mereka masuk ke Malaysia, mereka akan membina kawasan-kawasan penempatan setinggan bersifat sementara untuk menyiapkan sesuatu projek pembinaan. So, keadaan itu akan secara tidak langsung akan meningkatkan kawasan setinggan di kawasan tersebut. Okey, di samping tu juga masalah persekitaran tidak bersih dan menimbulkan pencemaran bau. Apabila ramai migran, especially di kawasan setinggan lah, akan wujud masalah persekitaran tidak bersih kerana sampah sarap dibuang rata-rata dan timbullah pencemaran bau. Okey, antara kesan buruk yang lain adalah peningkatan kadar jenayah. Seperti yang kita lihat di Malaysia sendiri, apabila ramai migran yang masuk, okey, contohnya apabila kontrak sudah habis dan mereka tidak lagi pulang ke negara asal. Jadi di situ akan timbul masalah jenayah apabila mereka sanggup melakukan apa-apalah pekerjaan yang buruk untuk mendapatkan sumber pendapatan. Okey, selain daripada itu peningkatan keluarga nuklear. Di samping itu juga akan timbul masalah sosial, ekonomi dan politik di negara penerima lah akibat daripada migrasi tersebut. Okey, next, kesimpulan. Okey, so kesimpulan yang dapat saya rumuskanlah berkenaan dengan migrasi ini, migrasi sebenarnya membawa kesan baik dan buruk kepada negara penerima. Okey, di samping itu juga membawa keuntungan besar kepada negara penerima di atas sebab faktor-faktor yang saya nyatakan tadilah, seperti kemahiran yang boleh diguna pakai kan. Okey, di samping itu memberi peluang untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik kepada migran apabila mereka ditawarkan pekerjaan yang baik di negara penerima. Okey, dan meningkatkan pertumbuhan dan secara tidak langsung migrasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara penerima. So itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. So saya serahkan kepada kawan saya yang seterusnya lah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Azlinda. Okay, seterusnya saya perkenalkan diri. Nama saya Siti Haida binti Mokhtar. Okay, nombor matrik saya adalah 266987. Okay, daripada Pusat Tu. Okay, saya akan membentangkan tentang topik pendidikan lah. Okey, untuk pengenalannya, pendidikan adalah satu bentuk pelaburan yang dikenali sebagai pembangunan modal insan yang telah dibangunkan oleh mantan Perdana Menteri kita yang kelima, iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi dalam RMK ke-9. Okay. Definisi pembangunan modal insan adalah berilmu, berkeyakinan, serta mempunyai nilai murni yang berinovatif, berdisiplin, bersemangat patriotik, cekal dan berdaya saing. Okey. Pendidikan adalah merupakan teras utama dalam melahirkan masyarakat yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Pendidikan secara konsisten dan berterusan akan memastikan modal insan negara kekal relevan dengan keperluan industri dan pasaran semasa dalam memenuhi aspirasi negara. Okey, menurut Gary S. Baker tahun 1992, iaitu penerima hadiah Nobel dalam ekonomi, menyatakan perkara terpenting untuk menarik pelabur asing adalah bukan kerana sesebuah negara itu mempunyai golongan elit atau rakyat yang terpelajar,
tetapi golongan pekerja khususnya yang mempunyai tahap literasi yang tinggi, budaya kerja yang positif dan potensi mendapatkan pengetahuan bagi membentuk kemahiran-kemahiran baru. Next. Okey, menurut Hirschberg tahun 1996 menyatakan pembangunan insan merujuk kepada pendidikan, tahap kemahiran dan kebolehan seseorang untuk menjadi pekerja yang produktif dalam ekonomi pada abad ke-21. Rahim dan Khatijah tahun 2007 bersetuju dengan pernyataan Hirschberg tadi yang mengatakan konsep ini diterima sebagai komponen ketiga dalam pembangunan ekonomi berasaskan pengetahuan. Okay, maknanya pendidikan ni penting jugalah dalam kita punya sektor ekonomi. Salah satu fokus utama kita lah. Okay, so dalam dasar ekonomi baru iaitu DEB, okay, terdapat kepincangan dalam dasar ekonomi baru yang berakhir pada tahun 1990 ni, di mana ianya gagal menyusun dan merapatkan jurang pendapatan antara kaum. Okay, antara isu utama adalah jurang pendidikan antara masyarakat bandar dan luar bandar. Ia juga meliputi pendapatan isi rumah, masyarakat serta peluang pekerjaan. Ini kerana masyarakat luar bandar kurang berkemampuan untuk mendapatkan pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi selain memenuhi keperluan dan kehendak pendidikan dalam sektor pekerjaan. Next. Okay. Impak daripada dasar ekonomi baru ni adalah masyarakat luar bandar kurang berkemampuan untuk mendapatkan pendidikan peringkat tinggi lah. Okay. Gagal memenuhi keperluan dan kehendak tadi dan jurang pendapatan. Okey, untuk merujuk kepada RMK ke-11 iaitu tahun 2016 hingga ke tahun 2020, okay, perubahan dan transformasi perlu dilaksanakan mengikut acuan pembangunan modal insan. Okay, sistem pendidikan memenuhi kehendak komersial dan industri serta berkeupayaan dalam menghasilkan tenaga kerja yang bersifat inovatif, produktif dan berkemahiran. Kualiti sumber manusia hanya boleh dipertingkatkan melalui program-program pendidikan. Yang mana dari sudut pendidikan tinggi dan juga teknikal lah. Okay, kerana tenaga kerja adalah merupakan ejen utama dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara. RMK ke-12 memperkenal tahun 2021 hingga 2025 memperkenalkan pendekatan baharu iaitu bertemakan Malaysia Makmur, inklusif dan mampan, iaitu sebagai permulaan kepada fasa baru dalam hala tuju pembangunan negara. Okay. Objektif RMK 12 adalah untuk menjana semula ekonomi dan memperkukuhkan keselamatan, kesejahteraan dan inklusiviti serta melonjakkan kemampanan. Okey, kita ada 9 fokus utama dalam RMK ke-12 yang telah digariskan dan antara fokus utamanya adalah memperkukuhkan pemangkin pertumbuhan melalui pembangunan bakat tersedia dengan penjajaran semula pasaran buruh dalam mencapai pertumbuhan yang inklusif dan mampan dalam memenuhi keperluan masa hadapan. Okay. Pendidikan yang berkualiti adalah penting bagi memastikan pelajar yang dihasilkan memenuhi standard yang diperlukan terutamanya oleh industri. Ia menjadi elemen terpenting dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai negara berpendapatan tinggi. Sistem yang lebih fleksibel perlu diwujudkan bagi meningkatkan kerjasama dengan industri bagi menambah baik kualiti graduan lah. Seterusnya adalah strategi pendidikan dalam RMK ke-12 iaitu di mana sistem pendidikan telah memainkan peranan penting dalam melahirkan modal insan berkualiti dan berkemahiran tinggi bagi memenuhi kehendak industri. Okay, antara inisiatif yang telah dilaksanakan dalam memperkukuhkan kolaborasi antara industri dan akademia ialah program 2 tahun di universiti dan 2 tahun dalam industri iaitu 2U2I.
dan 3 tahun di universiti dan 1 tahun dalam industri iaitu 3U1I. Dan kini sebanyak 17 universiti awam telah menawarkan program 2U2I atau 3U2I dalam memberikan pendedahan pengalaman kerja yang meluas kepada para pelajar. Okey, terutamanya institusi kemahiran MARA tinggi kita lah di tempat pusat saya sendiri, Institut Kemahiran MARA yang menyediakan program pembelajaran 3U2I ni. Okey, memperkasakan projek TVET dengan menjenamakan semula pendidikan TVET dengan slogan TVET menjadi pilihan pertama untuk kerjaya. Sebagai langkah dalam melahirkan lebih ramai pelajar berkemahiran bagi memenuhi keperluan industri selain menjadikan profesion yang berteraskan kemahiran TVET ini ke arah keusahawanan. Okay. Lagi melahirkan lebih ramai kemahiran lah. Okay, next. Kesimpulannya, pendidikan adalah pemangkin dalam membasmi kemiskinan dengan membuka peluang pekerjaan dan pelbagai sudut yang berbeza dan menjana pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara. Pembangunan modal insan harus diberikan penekanan dalam sektor pendidikan sedari awal kerana modal insan yang diterapkan dalam diri seseorang itu mampu menentukan hala tuju sesebuah negara dalam melahirkan generasi yang berilmu, berkeyakinan serta mempunyai nilai murni yang berinovatif, berdisiplin, bersemangat patriotik, cekal dan berdaya saing lah. Okay, sistem pendidikan perlu ditingkatkan lagi dari semasa ke semasa. Seiring dengan revolusi industri 4.0 dengan memperkasakan modal insan dalam pengukuhan keupayaan dan kestabilan buruh dan pekerja dengan menambah baik pasaran buruh agar terus kekal relevan. Pendidikan telah menjadi satu instrumen kepada perubahan sosial dan pembangunan. Itu saja dari saya. Seterusnya saya pas kepada Encik Jafri untuk slide seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Jafri bin Wanci, 66066. Okay, saya akan menyentuh berkaitan dengan topik kemiskinan dan kesihatan. Okay, definisi kesihatan adalah kesihatan fizikal yang lengkap, kesihatan mental dan kesejahteraan sosial dan bukan hanya berkaitan dengan ketiadaan penyakit. Untuk mengetahui tahap kualiti kesihatan manusia di dunia, perkara paling penting yang perlu kita tahu sebelum itu ialah tahap sesebuah negara itu. Secara umumnya, negara di dunia boleh dibahagikan kepada 3 kategori utama seperti negara mundur, negara membangun dan negara maju. Terdapat 3 perkara yang perlu dipertimbangkan semasa bincangkan status kesihatan penduduk di sesuatu kawasan. Antaranya ialah jenis penyakit, simptom penyakit, kecederaan, jangka hayat serta kadar kematian di sesuatu wilayah tersebut. Jangkitan virus, bakteria dan parasit yang membawa penyakit berbahaya seperti HIV, batuk kering dan cirit-birit biasanya berlaku di negara-negara yang kurang membangun dengan kekurangan zat makanan dan kemiskinan yang teruk serta kadar penyakit yang tinggi dalam kalangan penduduk. Selain itu, penyakit biasa seperti malaria dan cacar juga muncul dengan kadar yang tinggi. Selain itu juga, ancaman penyakit berbahaya seperti penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan juga kanser telah merebak dalam angka yang besar di kalangan kawasan yang berpendapatan rendah. Okey, kemiskinan. Kemiskinan akan menyebabkan akses penduduk kepada makanan terjejas, akan mengganggu tumbuh besaran dan mengundang penyakit dalam sesuatu komuniti. Selain itu juga persekitaran yang kotor, sumber air yang tidak bersih, rawatan kumbahan seperti berlakunya pembukaan kawasan-kawasan setinggan yang menyebabkan kawasan menjadi kotor. Ini juga akan mengundang pelbagai penyakit bahaya seperti taun, TB, cirit-birit, HIV, denggi dan jantung seperti yang saya maklumkan tadi. Kemajuan kesihatan juga
akan diukur dengan kadar kematian kelahiran perinatal sebagai punca kematian tinggi di negara yang membangun. Next. Okey, isu kesihatan kanak-kanak miskin di Malaysia. Nampaknya masalah kemiskinan yang melanda negara memberi kesan nyata kepada corak pemakanan keluarga. Ini amat membimbangkan bagi keluarga yang mempunyai anak yang ramai. Seperti yang kita ketahui, kanak-kanak merupakan golongan yang berkembang pesat dari segi fizikal dan kognitif. Pada peringkat ini, kanak-kanak memerlukan makanan yang berkualiti, seimbang dan sihat untuk menyokong pertumbuhan dan perkembangan mereka. Tumbuhan kanak-kanak seperti ketinggian, contohnya, memerlukan pengambilan kalsium yang mencukupi. Selain itu juga, kekurangan zat makanan boleh melambatkan perkembangan kognitif, menyebabkan sesetengah kanak-kanak daripada kumpulan sosioekonomi yang rendah akan ketinggalan apabila berikutnya adalah isu kesihatan kanak-kanak miskin di Malaysia. Nampaknya masalah kemiskinan yang melanda negara Malaysia memberi kesan nyata kepada corak pemakanan keluarga yang miskin. Ini amat membimbangkan bagi keluarga yang mempunyai anak yang ramai. Seperti yang kita ketahui, kanak-kanak merupakan golongan yang berkembang pesat dari segi fizikal dan kognitif. Pada peringkat ini, kanak-kanak memerlukan makanan yang berkualiti, seimbang dan sihat untuk menyokong pertumbuhan dan perkembangan mereka. Tumbuhan kanak-kanak seperti ketinggian, contohnya memerlukan pengambilan kalsium yang mencukupi. Selain itu, kekurangan zat makanan juga boleh melambatkan perkembangan kognitif, menyebabkan sesetengah kanak-kanak daripada kumpulan sosioekonomi rendah ketinggalan apabila masuki alam persekolahan. Kesan-kesan kepada masalah pemakanan kanak-kanak ini akan memberi kesan negatif kepada kanak-kanak. Salah satu komplikasi yang kanak-kanak akan mengalami kekurangan zat makanan dan lambat dari segi kesihatan dan tumbuh besaran. Usaha-usaha kerajaan dalam menangani isu. Pelbagai usaha dan inisiatif telah diambil oleh badan kerajaan dan bukan kerajaan untuk menangani masalah pemakanan kanak-kanak yang berpunca daripada kemiskinan. Contohnya ialah projek makanan tambahan. Projek ini ditadbir oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Melalui program ini, kanak-kanak diberikan susu penuh krim dan multivitamin bagi memenuhi keperluan badan anak-anak. Kanak-kanak yang mengalami masalah pemakanan dan kekurangan nutrisi menerima 1 kilogram susu penuh krim selama sebulan. Tujuan program makanan tambahan adalah untuk meningkatkan taraf pemakanan kanak-kanak daripada keluarga miskin dan kekurangan zat makanan. Kumpulan sasar untuk menerima bantuan susu tepung ini adalah kanak-kanak yang kurang berat badan dari 6 bulan hingga 6 tahun. Antara syarat yang dikenakan bagi memastikan anak ini layak mendapat bantuan formula ialah bapa mestilah warga negara Malaysia dan mempunyai pendapatan di bawah paras kemiskinan. Selain itu, program susu sekolah juga dilaksanakan oleh kerajaan dalam usaha menangani masalah pemakanan dalam kalangan kanak-kanak akibat kemiskinan keluarga. Program susu sekolah PSS dilaksanakan serentak dengan program makanan tambahan. Program susu sekolah ini dilaksanakan untuk membantu kanak-kanak daripada keluarga berpendapatan rendah mendapat pemakanan yang seimbang dan nutrien yang diperlukan. Ini kerana seperti yang kita sedia maklum, keluarga yang berada dalam kemiskinan menghadapi kesukaran yang nyata untuk mendapatkan makanan asas, apatah lagi makanan tambahan bagi menyokong tumbuh besaran dan perkembangan anak-anak mereka. Next. Kesimpulannya, kesihatan adalah hak asasi semua manusia. Kita tanpa mengira latar belakang ekonomi atau kedudukan dalam masyarakat, kesihatan adalah aspek asas kehidupan manusia dan harus diberikan tanpa kompromi. Usaha mencapai kesihatan untuk semua lapisan masyarakat haruslah menjadi program pembangunan utama di peringkat nasional atau global. Program asas seperti akses kepada air selamat, makanan sihat serta penjagaan kesihatan di klinik dan hospital memerlukan perhatian kita semua. Tanpa kesihatan, ekonomi, pembangunan dan kestabilan negara tidak akan dapat direalisasikan. Jadi itu saja persembahan saya. Terima kasih.